Okey, ini tajuk kita 4.1.4 pembangunan atau cara. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar apakah langkah-langkah yang kita perlu ikut untuk kita nak membangunkan satu sistem. Okey, satu atau cara ataupun satu program. Okay. Untuk tajuk ni, awak bayangkan awak dah keluar sekolah dah nak kerja dah. Masuk U kan, ambil bidang komputer, dah pandai dah ni programming semua. Bayangkan awak dah pandai dah programming, lepas tu dah dapat ijazah dalam bidang pengkomputeran. Lepas tu awak ditawarkan bekerja di syarikat komputer. Di syarikat komputer, syarikat pembangunan sistem. Maksudnya awak memang dah ada kepakaran dah ni, pandai guna dah Scratch, HTML, Python, Java, bahasa pengatur caraan komputer tu awak dah expert dah. Okay, dah pandai guna dah boleh buat untuk membangunkan sistem. Tapi pengetahuan bahasa pengatur caraan saja, walaupun kita mahir dalam bahasa pengatur caraan, tapi kita untuk nak bekerja tu kita kena tahu juga apa yang pelanggan kita perlu. Okay? Kita kena tahu kehendak pelanggan untuk kita nak bangunkan satu sistem. Kita memang ada kepakaran, tapi kita kena tanya pelanggan. Pelanggan nak kita bangunkan sistem apa? Okay? Contohnya macam dekat pasar raya kan, pasar raya Hafifah ke, pasar raya Borondin ke, kan dia ada satu sistem untuk pembayaran. Okay? Dekat cashier tu kan, bila awak beli barang, ambil barang penuh satu troli, lepas tu nak pergi bayar tu. Masa nak pergi bayar tu, staff dia akan scan barcode untuk setiap barang tu. Okay? Bila dia scan, okay, apa fungsi dia scan barcode dekat belakang barang tu? Apa fungsi dia agak-agak? Berapa harga? Okay, untuk dia tahu harga kan? Okay, sebenarnya harga barang tu semua dah ada dalam database. Okay, dalam pangkalan data kedai tu. Harga barang semua dah ada dah. Barang apa, lepas tu kod dia apa, harga barang tu berapa untuk satu unit kan? Okay. Bila cashier tu scan, lepas tu dia akan keluar harga barang tu untuk satu unit. Katakan susu, kan, susu pekat, RM2 satu tin. Kalau kita ambil 5, dia scan lah, scan dekat barcode susu tin tu, dia keluar harga RM2. Lepas tu dia darab dengan 5 lah, 5 tin kan. Okey. Sistem yang dia guna dekat kaunter tu, dekat cashier tu, itu merupakan satu sistem ataupun satu atur cara. Okay, satu sistem, satu atur cara, satu program. Samalah. Okay, sistem atur cara atau program. Program tu dibangunkan oleh pengatur cara ataupun programmer. Orang yang memang cekap bahagian komputer ni, dia buat sistem tu. Okay. Okey, lagi satu, baru-baru ni saya pergi dekat kedai makan. Mak Andiak. Pernah pergi tak makan dekat situ? Kedai baru tu. Lalu pernah ha? Lalu je. Kalau pergi dekat situ, kalau nak order untuk makan tu, kan kita pergi, kita duduk kat meja. Lepas tu kita nak order makan. Cashier, bukan cashier, waiter tu akan mai dekat kita, dia tanya nak makan apa. Tapi dia tak catat dekat kertas tau. Kita kena order sendiri. Kita guna telefon kita order dalam telefon. Canggih kan sistem dia? Canggih. Saya pun tengok, cantiknya paparan dia. Antara muka dia cantik dalam telefon kita tu. Dan dia user friendly, ramah pengguna. Bila kita tengok paparan tu, kita nak order pun senang. Tik-tik saja kan. Pilih-pilih yang mana kan. Macam kita order barang dekat Shopee jugalah. Okay, dia ada satu sistem untuk tempahan. Okay, macam dekat kedai Mak Andiak tu kita boleh panggil macam sistem tempahan lah. Kan, sistem order. Orang nak order makanan. Okay. Jadi sistem tu merupakan satu atur cara. Yang kita nak belajar hari ni ialah cara kita nak buat sistem tersebut. Okay. Sistem tempahan tadi. Sistem apa lagi? Sistem pembayaran dekat kedai. Sistem apa lagi yang awak tahu? Kalau untuk pelajar macam awak tu, contoh mudah adalah sistem maklumat peperiksaan tu. Sistem SAPS. Semua orang pernah guna kan?
Pernah guna tak Nah, SAPS? Pernah lah, nak tengok result kan? Keputusan periksa SAPS NKRA tu .moi.edu.my. Okay, itu juga merupakan satu sistem. Sistem tu dibangunkan ataupun dibuat oleh siapa? Siapa yang buat sistem? Siapa yang bangunkan sistem? Kita panggil sebagai sebagai apa? Orang yang membangunkan sistem kita panggil sebagai apa? Pekerjaan dia? Kita panggil sebagai pengatur cara ataupun programmer. Pernah dengar ada programmer? Programmer komputer orang duk sebut kan? Programmer komputer tu tugas dia, kerja dia untuk membangunkan satu sistem. Okay, membangunkan sistem. Okay. Jadi untuk nak membangunkan sistem ni, kita bukannya kita kerja seorang-seorang saja. Okay. Bayangkan kita kerja di syarikat untuk buat sistem ni, dalam syarikat tu ada 10 orang. 10 orang programmer macam kita kan. Programmer ni akan bincanglah macam mana nak bangunkan sesuatu sistem. Apa yang perlu masukkan ke dalam sistem data, apa yang perlu masukkan. Okay. Okay, kita tengok pembangunan atau cara. Tak faham tanya Pembangunan atau cara melibatkan 5 fasa utama. Ni kena ingat. Sampai tingkatan 5 nanti awak belajar, sampai universiti awak akan belajar ni. Pembangunan atau cara ada 5 fasa utama. Okay, 5 langkah yang perlu kita ikut. Okay, ikut urutan dia ya. Yang pertama adalah fasa analisis masalah. Yang kedua reka bentuk program. Ketiga pengekodan. Keempat pengujian dan penyahpepijatan. Dan yang kelima adalah dokumentasi. So kena ingat ya, ada berapa fasa pembangunan atau cara? 5. 5. Okey. Kita akan tengok satu persatu. Ini fasa yang pertama. Mesti ikut urutan. Okey. Yang pertama ialah fasa analisis masalah. Dalam fasa analisis masalah ni, pengatur cara, kita lah programmer ni, pakar-pakar komputer ni akan melakukan temu bual bersama pelanggan. Okay, kita akan pergi ke tempat pelanggan. Contohnya kalau kita nak buat sistem analisis peperiksaan tu untuk sekolah. Okay, kita akan pergi jumpa dengan pengetua sekolah tersebut. Okay, kita akan temu bual, interview pengetua sekolah tersebut. Okay, pasal apa kita interview? Untuk mengetahui kehendak pelanggan. Okay, untuk tanya pengetua tersebut, Cik atau Tuan nak kami bangunkan sistem berkaitan dengan apa? Lepas tu pengetua akan bagi tahu lah, oh selama ni cikgu-cikgu sekolah saya bila sampai je peperiksaan, kan keputusan periksa student, semuanya cikgu-cikgu tulis dalam buku rekod. Okay, tulis atas kertas kan. Jadi bila menggunakan kertas, jadi dia memakan ruang. Bila guna kertas kita kena masukkan dalam file kan. Bila masukkan dalam file kita kena susun pula ikut kelas. Tingkatan 1 KRK, satu file. 1 progresif, satu file kan. Dan tingkatan 1 yang lain. Tu baru tingkatan 1 dah ada 8 kelas. Tingkatan 2, tingkatan 3 lagi kan. Bila kita susun dalam file, jadi dia memakan ruang. Memerlukan ruang yang banyak. Kita kena beli rak ataupun kabinet kan untuk letak file. Jadi ini merupakan satu masalah kepada pihak sekolah lah. Kena beli rak banyak-banyak, kena beli kertas banyak-banyak, dakwat kan, ink. Jadi bila disebabkan masalah tu, pengetua cadangkan untuk kita bangunkan satu sistem analisis peperiksaan untuk sekolah kita. Okay. Mengetahui kehendak pelanggan. Kehendak pelanggan ni contoh macam tadilah, pengetua nak kita bangunkan sistem analisis peperiksaan untuk semua pelajar di sekolah tu. Lagi apa lagi tujuan kita temu bual pelanggan? Yang kedua, tujuan kedua adalah untuk menentukan input, proses dan output untuk atau cara yang akan dibangunkan.
Okay, menentukan input. Okay, input, proses dan output. Okay, kalau kita nak buat sistem tentang markah peperiksaan, agak-agak awak, apakah input? Input ni adalah data. Data yang perlu kita masukkan ke dalam sistem kita. Okay. Apa dia contoh input untuk sistem analisis peperiksaan yang kita nak bangunkan? Apa boleh bagi? Contoh input. Kita nak buat sistem ni, sistem markah peperiksaan. Contoh input kita apa kelas? Cepat. Banyak ni input. Apa contoh dia? Nama murid, kan? Mesti kena ada nama murid. Okey. Lepas tu kena ada apa lagi? Apa lagi kelas? Kelas. Ya, kelas. Okay, sebelum kelas mungkin tingkatan. Tingkatan 1 kan? Kelas DRK semua tu. Okey, lagi? Apa lagi? Mata pelajaran kan? Subjek. Kena ada subjek yang pelajar tersebut ambil. Tingkatan 1 mungkin ambil RBT, ambil ASK dan mungkin ada 10 lagi subjek lain. Tingkatan 4, 5 mata pelajaran lain pula kan? Lepas tu kena ada apa lagi? Apa lagi? Markah kan? Markah untuk setiap subjek. Betul tak? Betul. Apa lagi kena ada? Ratus. Macam mana kita nak camkan setiap murid tersebut? Kita gunakan apa? Kalau gunakan nama, mungkin nama ada nama yang sama. Kita gunakan apa? Nak bezakan setiap murid. Kita gunakan nombor kad pengenalan, kan? Okey. Ini semua adalah contoh bagi input ataupun data yang kita nak masukkan ke dalam sistem kita. Boleh tak kelas? Boleh. Okey. Lepas tu kita ada proses. Proses ni apa yang kita buat terhadap data yang kita masukkan ni? Proses. Maksudnya kita cari jumlah kan? Ini adalah proses. Cari jumlah markah bagi setiap pelajar. Lagi apa lagi proses? Siapa tahu apa lagi proses? Selain daripada cari jumlah. Kita cari purata markah kan? Lepas tu kita tentukan grade. Grade tu macam A, B, C dan seterusnya. F ke kan? Gagal. Okay. Grade ni adalah satu proses. Sebab apa? Sebab grade ni ditentukan oleh apa? Siapa tahu grade ni ditentukan oleh apa? Markah. Markah, pandai. Kan? Kalau kita key in 90, dia automatik keluar A. Kan? Kalau 20, automatik keluar F. Macam tu. Ini adalah contoh proses. Okay, 3 ni adalah proses. Okay. Next, kita ada dalam analisis masalah, kita juga perlu tentukan output. Okay. Daripada data yang kita masukkan ni, lepas kita proses, kita akan keluarkan output. Output ni adalah apa dia? Markah. Slip keputusan peperiksaan. Kan? Keputusan peperiksaan. Di mana dalam output ni ada apa? Daripada purata ni kita dapat apa? Kita dapat kedudukan dalam kelas. Awak dapat nombor berapa dalam kelas tu? Kita dapat tentukan melalui proses tadi. Okay? Kedudukan dalam kelas adalah output. Boleh tak? Lagi mungkin kita tahu kedudukan dalam tingkatan. Dalam kelas mungkin awak dapat nombor 1. Dalam tingkatan mungkin nombor 5 kan? Ini semua adalah output. Okay? Pengaturcara perlu memikirkan kaedah-kaedah penyelesaian yang mungkin bagi masalah tersebut. Okey. Setelah kita temu bual, lepas kita temu bual dengan pelanggan tadi tu,
pelanggan kita, macam tadi saya bagi contoh situasi sekolah. Pelanggan kita mungkin pengetua, okay? Mungkin penolong kanan, mungkin guru-guru kanan kan. Kalau di kedai pun boleh juga dekat supermarket. Kalau di supermarket pelanggan kita adalah siapa? Siapa kelas? Kalau supermarket tu dia tak ada lagi sistem untuk pembayaran kan. Jadi dia panggil kita ni, programmer ni, pergi ke kedai dia, kita jumpa dengan siapa? Siapa pelanggan kita? Kalau di supermarket? Orang. Memanglah orang. Siapa dia? Pengurus lah kan? Manager. Pengurus supermarket, manager tersebut kan? Macam Isyah Bintong kan? Saya duk tengok banyaklah tempat Isyah Bintong ni. Okay? Borondin, kita jumpa pengurus dia. Okay? Kita jumpa buat apa? Untuk mengetahui kehendak pelanggan. Okay. Nanti pengurus atau manager dekat supermarket tu dia akan bagi tahu kita sistem apa yang dia nak kita bangunkan. Okey. Okay, kalau dalam situasi supermarket, agak-agak awak sistem apa yang kita bangunkan? Kalau dalam situasi supermarket, selain daripada sistem bayaran. Sistem bayaran. Apa lagi agak-agak sistem lain? Kalau sistem bayaran, dia hasil akhir dia akan keluar resit lah kan? Resit ni adalah output. Okey? Apa lagi sistem lain? Macam di sekolah pun bukannya ada satu sistem saja, sistem markah peperiksaan. Dia ada banyak lagi sistem lain. Sistem kehadiran guru, sistem APDM kan? Sistem disiplin murid. Sama juga kalau di supermarket pun mungkin kita ada satu sistem bayaran. Lagi sistem apa lagi kita mungkin ada? Sistem siapa boleh bagi tahu? Sistem inventory. Okay, inventory, barang masuk, barang keluar ni. Dia punya stok barang. Okay, ni sistem inventory ataupun stok. Okay, mungkin ada juga sistem kehadiran staff. Pekerja kan, sistem kehadiran pekerja tu. Setiap kali pekerja mai dia kena thumbprint. Itu juga merupakan satu sistem. Okay. Boleh tak? Okay, jadi kita kena tanya dulu pengurus tu dia nak kita buat sistem berkaitan dengan apa. Okay. Daripada sistem yang dia bagi tahu tu kita akan tentukan input, proses dan output. Okey tak? Okey. Boleh nak? Okey. Lepas tu pengatur cara juga akan memikirkan kaedah penyelesaian yang mungkin. Fasa yang kedua. Fasa kedua, okay. Reka bentuk atau cara. Okay. Selepas fasa 1 kita jumpa dengan pelanggan, okay, kita dapat semua maklumat daripada pelanggan, daripada pengetua ataupun daripada pengurus syarikat tadi tu, pengurus supermarket tu, kita balik ke syarikat kita. Okay. Kita balik ke company kita yang ada ramai programmer ni. Okay. Ini adalah fasa yang kedua. Apa kita buat? Reka bentuk atau cara. Daripada hasil dapatan tu, yang kita dapat maklumat data-data tu semua, pengatur cara akan mula menulis pseudocode. Okay. Kita belajar kan pseudocode. Okay, dalam fasa kedua, data-data yang kita dapat tu kita dah rancang dah macam mana kita nak bangunkan satu sistem. Lepas tu kita akan tulis pseudocode. Okay, yang kedua kita melakar carta alir. Ingat nak kalau pseudocode dia panggil menulis sebab dia kan ayat, pseudocode ni kan ayat, jadi dia tulis. Kalau carta alir dia gambar rajah. Jadi kita melakar carta alir. Okay, lagi satu, mereka bentuk antara muka pengguna grafik. Okay. Mereka bentuk antara muka pengguna ni adalah kita rancang. Okay. Kita rancang paparan antara muka. Antara muka tu skrin kita. Antara muka tu adalah skrin. Skrin pertama, okay,
Mungkin awak buat macam ni. Antara muka 1. Mungkin awak tulis selamat datang ke supermarket. Supermarket apa? Giant ke kan? Okay, lepas tu adalah logo Giant. Lepas tu mungkin ada dekat sini. Masukkan username. Masukkan password. Okay, lepas tu tekan submit. Okay. Ini adalah antara muka. Okay. Antara muka tu adalah screen. Mula-mula bila pengguna masuk ke sistem kita, apa dia paparan dia? Skrin pertama macam ni. Lepas tu bila kita tekan enter, dia keluarlah skrin kedua pula macam mana. Yang ni kita panggil sebagai antara muka kedua. Faham? Lepas tu ada antara muka yang ketiga dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Ini kita buat dalam fasa kedua. Fasa reka bentuk atau cara. Okay, kita reka bentuk, kita lakarkan antara muka pengguna grafik. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Graphical User Interface, GUI. Okay, kena ingat ni kalau jumpa GUI, G-U-I. Ini adalah Graphical User Interface. Interface tu antara muka, user pengguna, G adalah grafik. Boleh tak kelas? Dalam fasa kedua, kita buat 3 benda ni. Yang pertama kita buat apa? Ulang balik. Yang pertama kita buat apa dalam fasa kedua? Buat apa kelas? Menulis sudut. Menulis sudut kod. Okey. Yang kedua kita melakar carta alir. Dan yang ketiga kita mereka bentuk antara muka pengguna grafik. Okay. Yang ni mungkin kita bekerjasama lah antara programmer dengan graphic designer ataupun graphic artist. Okay. Pakar dalam bidang grafik. Okay, seterusnya. Fasa yang ni dia terangkan lagi fasa kedua. Reka bentuk atau cara kita ada pseudocode. Okay. Apa dia pseudocode? Ini kita dah belajar dah sebelum ni. Pseudocode ditulis dalam bahasa tabi'i manusia, bahasa yang difahami oleh manusia, tidak mementingkan perincian, pemula ubah tidak perlu diisytiharkan dan fungsi tidak dinyatakan. Maksudnya pseudocode ni dia lebih ringkas. Okay. Hanya memberi gambaran tentang proses yang akan dilaksanakan, tidak mempunyai format piawai. Okay. Dia tak ada satu format yang betul-betul kena ikut. Tak ada. Okay. Tapi mesti ada perkataan mula dan tamat. Ingat pseudocode mesti ada perkataan mula dan tamat. Kalau tak ada perkataan mula dan tamat, dia adalah algoritma. Okey, carta alir. Carta alir terdiri daripada simbol-simbol piawai. Setiap simbol ada maksud tersendiri. Ingat lagi tak simbol carta alir? Ingat. Ingat simbol proses macam mana? Simbol proses macam mana? Ni. Lupa dah. Simbol proses segi 4 tepat. Okey. Simbol input output macam mana? Segi 4 selari. Okey. Ini adalah simbol carta alir. Segi 4 selari ni adalah input output. Okey, seterusnya antara muka pengguna grafik. Ini adalah paparan yang diperhatikan oleh pengguna semasa menggunakan atau cara yang dibangunkan. Okay, paparan pada skrin. Skrin yang pertama, lepas tu next. Dia keluar macam mana pula paparan dan seterusnya. Dia perlu mesra pengguna. Sistem yang kita buat tu paparan dia perlu mudah untuk pengguna guna. Okay. Mesra pengguna ataupun user friendly. Jangan buat sistem yang serabut sangat. Bila pengguna tengok pun nak tekan tang mana pun tak tahu kan. Okay, next. Fasa yang ketiga, pengekodan. Okay, fasa pengekodan, nama pun pengekodan. Maksudnya kita nak kod. Kod. Kod tu maksudnya coding. Bila coding, maksudnya kita nak menukarkan pseudocode kepada kod yang difahami oleh komputer.
dalam fasa 2 tadi kita tulis pseudocode. Pseudocode tu langkah-langkah penyelesaian kan. Daripada langkah penyelesaian tu, pengaturcara akan tulis kod. Okay, buat coding menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Visual Basic, Java ataupun Visual C++. Okay, ada banyak lagi bahasa pengaturcaraan yang kita boleh guna untuk nak bangunkan sistem kita. Okay, awak boleh guna Scratch juga yang dah belajar kan, Scratch, tapi tak powerful sangatlah. Dia ada banyak bahasa yang lebih powerful. Python, PHP, Ruby, ada banyak boleh cari kat internet. Ini adalah semua ni bahasa pengaturcaraan. Okay. Bahasa pengaturcaraan untuk kita bangunkan suatu atur cara. Okay. Seterusnya, fasa yang keempat, pengujian dan penyah-pepijatan. Okay, dalam fasa ni kita nak uji. Okay, kalau dalam fasa 3 kita dah tulis atur cara kita. Okay, kita tulis atur cara menggunakan apa kelas? Macam mana kita tulis atur cara? Menggunakan bahasa pengaturcaraan. Okay. Dalam fasa 4, lepas kita dah tulis semua atur cara kita tu, coding kita tu dah siap semua, dalam fasa 4 kita akan uji. Uji maksudnya kita test, kita cuba run. Macam awak dah buat Scratch jugalah kan? Kita test, okay, ataupun kita run. Cuba runkan atur cara kita. Okay, kita uji. Kalau ada ralat, kita akan buat penyah-pepijatan. Penyah-pepijatan, pepijat. Pepijat ni adalah ralat. Dalam bahasa Inggeris dia panggil bug. B-U-G. Bugs ataupun error. Okay. Nyah. Nyah tu buang. Maksudnya buang ralat. Ingatlah dalam fasa 4, pengujian dan penyah-pepijatan. Atur cara yang kita bangunkan dalam fasa 3, kita akan uji. Run. Kita cuba masukkan data. Tengok output dia betul ke tak betul. Okay. Kalau ada kesilapan ataupun ralat, kita akan lakukan proses penyah-pepijatan. Ingat nak? Maksudnya kita buang error, kita betulkan error, betulkan ralat. Okay. Kalau bahasa Inggeris dia panggil testing. Pengujian adalah testing, penyah-pepijatan adalah debugging. Okay. Testing maksudnya kita uji atur cara. Kalau ada ralat, kita akan buat penyah-pepijatan. Okay, kita akan betulkan ralat tersebut sampai atur cara kita boleh dilaksanakan dan menghasilkan output yang tepat, yang betul. Pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis. Pasal apa kita uji? Pasal apa kita uji? Ni. Untuk kita kesan dan betulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara. Okay. Terdapat 3 jenis ralat dalam atur cara, iaitu yang pertama adalah ralat sintak. Ini ralat yang pertama. Ralat yang kedua ralat masa larian dan yang ketiga ralat logik. Okay, yang ni tak payah ikut urutan pun tak apa. Yang fasa ni yang kena ikut urutan ni. Okay, seterusnya. Nak habis dah sikit lagi. Fasa yang ke-5. Fasa ke-5 adalah dokumentasi. Okay. Bila fasa dokumentasi maksudnya sistem kita telah berjaya. Okay. Telah berjaya dan bila kita laksanakan dia menghasilkan output yang betul. Output yang tepat. Okay. Output seperti yang dikehendaki oleh pelanggan. Okay. Kalau pelanggan nak output macam tu, maksudnya
Kalau sistem kita berjaya menghasilkan output seperti yang dikehendaki oleh pelanggan, maksudnya sistem kita telah berjaya. Dan dalam fasa 5, fasa dokumentasi. Pengaturcara akan menyediakan 2 jenis dokumentasi. Ini fasa terakhir ya, dokumentasi. Okay, ada berapa jenis dokumentasi kelas? Ada berapa jenis dokumentasi? 2. 2. Okey, yang pertama dokumentasi dalaman dan yang kedua dokumentasi luaran. Kita tengok apa dia dokumentasi dalaman dan luaran. Dokumentasi dalaman disediakan, okey, pengaturcara sediakan dokumentasi dalaman untuk kegunaan pengaturcara lain atau pihak pelanggan bagi memudahkan penyelenggaraan aturcara atau sistem. Okey, dokumentasi dalaman ni kena ingat yang ni yang penting. Untuk kegunaan pengaturcara lain, ini yang pertama. Okey, atau pihak pelanggan bagi memudahkan penyelenggaraan aturcara atau sistem. Ni, maintenance. Ingat, dokumentasi dalaman dia untuk programmer dan dia digunakan sebagai penyelenggaraan. Yang kedua kita ada dokumentasi luaran. Okay, dokumentasi luaran ni senang saja. Dia disediakan kepada pengguna akhir. Pengguna akhir tu maksudnya kalau kita buat sistem untuk sekolah, pengguna akhir mungkin ibu bapa. Mungkin guru lah guru. Okay, lebih mudah guru, pengetua kan. Guru kanan, PK itu adalah pengguna akhir. Okay, guru. Maksudnya dokumentasi luaran ni dia disediakan kepada pengguna akhir yang menggunakan aturcara tersebut. Pengguna akhir ni selalunya orang yang tak pandai komputer. Bukannya IT background, bukan computer background. Dia tak pandai pun pasal komputer, tapi dia hanya guna saja sistem tersebut. Okay? Dokumentasi luaran ni dia menerangkan langkah-langkah ataupun cara-cara menggunakan aturcara ataupun dipanggil sebagai manual pengguna. Okay, manual pengguna. Kita sediakan satu buku manual pengguna di mana pengguna nak guna sistem kita dia akan baca dulu buku tu. Mula-mula nak tekan apa. Ini adalah rumusan. Hari tu saya minta awak salin. Okay, tapi yang saya tulis tangan kan. Semalam ni saya risau kok awak tak jelas apa yang awak tulis tu, jadi saya buat lain lah. Saya buat macam ni. Okay, ini adalah rumusan bagi fasa pembangunan aturcara. Okay, ni adalah fasa yang pertama. Ini lebih ringkas daripada nota tadi. Analisis masalah. Apa yang terlibat? Yang ni yang terlibat. Awak kena hafal ni. Ada 3 langkah yang terlibat. Okay, ini adalah fasa kedua, ada ni 3. Kena ingat ni fasa ketiga, fasa keempat, fasa kelima. Okey?